Okey, tiada memberi bahaya akan dia. Okey, kita tengok jawapan pelajar. Okey, kamu tengok jawapan pelajar. Maksud tiada memberi bahaya akan dia ialah tidak akan membahaya dia. Jelas tak? Tidak akan membahaya dia. Okey, tiada memberi bahaya akan dia. Maksudnya apa? Tiada tidak, kan? Tidak memberi bahaya, memberi mendatangkan ancaman, ya, ancaman akan dia kepada ya, kepadanya ataupun kepada indera ya. Okey, baik. Kaca ni, okay, kamu tengok jawapan dia, okey? Berapa markah kita nak bagi? Berapa markah? 2. Maksud tiada memberi bahaya akan dia ialah tidak akan membahaya dia. Okey, sebenarnya kalau tiada tidak akan membahaya dia tu tak dah, maksud dia betul dah. Tidak akan membahayakan dia. Dia tu indera rata. Okey, kalau perbeza yang baik dia bagilah 2, ya, tapi kalau dah ikhlas tu jangan jawab macam ni, ya. Yang tu je, kan? Ya. Okey, baik. Kalau kamu nak bagi berapa? 1. Okey, baik. 1. Kalau nak ikhlas, ini bukan 2 lah, jadi 1. Ya, kalau ikhlas patutnya apa? Tidak mendatangkan ancaman kepadanya ataupun kepada indera rata. Kan? Ya. Tidak mendatangkan ancaman kepada indera rata. Itu 2 markah. Ya, ataupun kepadanya boleh apa? Itu 2 markah. Ya. Tapi kalau perbeza baik dia bagi 2 ni, ya. Itu kita kena berdoa lah nanti. Kita nak dapat perbeza yang baik, ya. Okey, baik. Nombor 2. Apakah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh indera rata? Okey, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh indera rata ialah boleh bercakap dengan binatang seperti bercakap dengan manusia. Betul? Betul. Okey, right. 1. Dia juga seorang yang berani dan bijaksana. Betul, tapi berani melawan binatang. Berani berlawan dengan binatang puas. Betul, jawapan ikhlas. Ni nak bagi berapa kata ni? Ni yang berbeza bukan marriage. Bagi tak bagi berani saja. Kan? Okey, dia juga seorang yang berani berlawan dengan binatang puas. Yang ketiga, binatang puas tidak memberi ancaman kepada indera. 3 kelebihan. Mana 3 sebenarnya? Ya? Baik, jadi pelajar ni kita bagi berapa ni sebenarnya? Dia juga seorang yang berani. Maka 3. Jawapan yang lengkap 1. Satu lagi tak lengkap. Setengah tak ada. Kalau ihsan bagilah 2, ya. Tapi ikhlas kena jawab lengkap. Kan? Ya. Kalau ni kena jawab lengkap. Okey, baik. Nombor 3. Tak buat susah sangat kau. Cuba kita baca soalan. Sekiranya anda indera rata, apakah yang akan anda lakukan sebaik saja tiba di bangkitan yang tinggi itu? 2 cadangan. Nak markah 3 markah. Ya, 3 markah. Soalan konsentrasi dapat markah 2, 3, 3 markah. 2 cadangan, 3 markah. 1,5, 1,5. Okey, kalau kamu indera rata sampai ke mahtigai yang tinggi itu, apa yang kamu nak buat? Cadangan, 2 cadangan. Susah sangat soalan ni. Agak nak buat apa? Ambil apa? Ambil batu masuk. Batu
kita. Kan? Takkanlah terus masuk kan? Ya? Okey, apa lagi? Buka kasut. Okey, apa lagi? Memeriksa dulu kan? Malika itu. Ya, memeriksa di sekeliling Malika itu. Kerana kemungkinan tempat itu dihuni oleh orang yang tidak dipilih ataupun makhluk yang berbahaya. Kalau kamu iklan atau kamu tak terus masuk, mesti tinjau dulu keadaan sekeliling Malika itu kan? Ya. Okey, baik. Kemudian apa lagi? Dia nak dua cadangan dah. Tadi kamu kata mengenal pasti siapa pemilik rumah tu. Ya, meninjau sekeliling rumah. Okey, boleh juga. Ya. Okey, apa lagi? Mencari tuan rumah dah ada ni dah. Okey, memeriksa dulu istana tu. Ya, periksa dulu selok-belok istana atau Malika itu. Ya, supaya kalau apa-apa terjadi, kamu dapat menyelamatkan diri. Ya. Okey, dia mesti ada dua cadangan. Okey. Baik, nanti skema jawapan cikgu bagi kamu tengok nanti cikgu bacakan. Okey, kamu dengar? Okey. Baik, sekiranya saya Indralata, perkara yang akan saya lakukan sebaik saya tiba di Malika yang tinggi itu, saya akan memeriksa istana itu sebelum memasukinya setengah malam. Kerana kemungkinan tempat itu dihuni oleh makhluk atau orang yang berbahaya satu malam. Ya. Okey, selain itu saya akan mencari tuan punya tempat yang indah itu. Setengah malam akan dapat menghilangkan rasa ragu dan was-was tentang pemilik tempat tersebut. Okey, jawapan lain. Seterusnya, saya akan meninjau persekitaran tempat tersebut setengah malam. Setengah malam tu, kamu sampai, kamu buat apa? Apa tujuan kamu buat tu? Satu malam. Ya? Akan dapat mengetahui selok-belok tempat tersebut demi keselamatan diri apabila berlaku apa-apa yang tidak diingini. Itu baru dapat 3 malam. Okey, jadi kadang kita jawab, kita tak fikir dah, terjawab je. Ya, kita tak tahu diisi, diuraian, diisi, uraian. Mesti ada isi dan uraian. Ya. Okey, baik. Okey. Cikgu bagi kamu break sekejap. 5 minit untuk minum, makan sikit. Okey, minum dan makan sikit. Dan cikgu akan edit skema lepas ni. Kamu tengok balik skema. Ya. Setiap pelajar dah dapat skema, sabar tengok. Okey, cikgu buat skema ni ikut skema pemakaran semula. Okey, kamu tengok lah. Sudah dapat waktu apa tak? Ya? Tak ada berapa lagi? Sekarang kita berhenti dekat mana? Prosa klasik kan? Okey, tengok jawapan. Okey, sekiranya saya Indralata, perkara yang akan saya lakukan. Itu jawapan yang jelas. Ya? Okey. 3 angka, jawapan panjang. 5 mana-mana dua jawapan yang tepat dan jelas. Jadi untuk ikhlas. Ada gangguan kalau di belakang. Baik, kita tengok petikan berisi. Okey, pantun, jenaka dan sindiran. Okey, baik, yang ni tingkatan 4. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5 rangka. Okey, pantun kita tengok maksud baris ketiga dan 4.
masak, ya. Pandai apa-apa saja di ceruk dapur tu kena pandai. Ada pandai itu, ya. Baik, peringkat yang kedua. Ikan kering lagi ketawa dengan tupai membaca kitab. Ikan kering lagi ketawa mendengar tupai membaca kitab. Apa ni? Celaka, tapi mendengar ketawa. Perbuatan yang pelik. Orang yang kono tapi baca kitab, ya. Okey, orang yang tak ada ilmu tapi seolah-olah dia tu ada ilmu. Dia buat sesuatu menampakkan dia ada ilmu. Baik. Duduk termenung harimau tua melihat kambing mencabut janggut. Duduk termenung harimau tua melihat kambing mencabut janggut. Baik, harimau ni dianggap sebagai raja ketua, ya. Ni raja, pemerintah, ketua duduk termenung saja. Tak buat kerja. Tengok orang bawahan buat kerja sia-sia, apa pun dia tak tegur. Melihat kambing mencabut janggut, maknanya perbuatannya sia-sia. Pemerintah tengok saja, termenung saja. Boleh tak? Tak boleh tak? Kalau negara maju, pemerintah kena bimbing, kan? Ya? Orang bawahan. Susah panduan ni sebenarnya, kita faham. Kita sirat. Okey, seterusnya. Hati Kinana menaruh bimbang melihat ikan memanjat kayu. Ikan tabiatnya di dalam air, tapi ikan cuba nak panjat kayu. Orang bawahan cuba nak apa ni, orang bawahan kita tak sebagai orang bawahan lah. Cuba nak ambil kuasa, ya. Ikan melihat ikan memanjat kayu. Hati dan Kinana menaruh bimbang. Orang bawahan cuba nak ambil kuasa, ya. Okey, akhir sekali, hairan sekali hati saya, burung terbang disambar ikan. Burung terbang disambar ikan. Okey, burung di atas, ikan di bawah. Burung dianggap sebagai pemerintah, ikan orang bawahan. Siapa makan siapa? Orang bawah. Dia naik kepada orang atas. Ya? Mendidik lah. Maknanya kita ni, kalau kita orang bawahan, kita ada peraturan kita. Betul tak? Ya? Apa yang patut kita buat bersama. Ya? Okey, baik. Sekarang tengok soalan. Apa boleh buka kat skema jawatan. Okey, tengok skema jawatan. Okey, berikan maksud rangkap pertama pantun tersebut. Okey, rangkap pertama bermaksud isteri yang cantik dianggap tidak berguna. Satu maka, jika tidak pandai kerja tidak ambil atau
Okey, raja ni dia jawab betul, menjaga kebajikan rakyatnya, mendengar pandangan rakyat, tidak memilih taksir. Okey, dan memastikan rakyatnya berada dalam keadaan selamat, sihat dan selesa. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 jawapan. Tapi apa yang tak ada? Huraian. Okey. Baik, ini skema sebenar. Ya. Okey, kamu tengok. Menjaga kebajikan rakyat agar mereka sentiasa dihormati. Ada huraian. Okey, memerintah dengan adil dan saksama supaya tidak dimusuhi. Ada huraian. Okey, sedia mendengar pandangan orang bawahan untuk membaiki kelemahan diri. Ada huraian. Okey, sentiasa memberi kerjasama kepada orang bawahan dalam segala urusan agar hubungan usaha baik sentiasa terjalin. Okey. Baik, nampak perbezaan? Okey. Baik, jadi A+ kena jawab macam ni. Mesti ada huraian. Okey, kalau macam ni nak bagi berapa? Jawapannya semua betul. Tak bagi betul. Betul. 3. Okey, baik, bagi 3. Sayang kan? Okey, silat-silat pemeriksa bagi 2. Okey, 3 ya. Baik, kenapa saya bagi 3? Sebab olahan jawapan lengkap pada pendapat saya dan jawab pemimpin dijawab tak. Kalau dia jawab tak lengkap, mesti dapat 2. Ya? Okey, kau nampak kan? Mesti ada huraian. Okey? Okey, Amin? Ya? Kita nak A+. Mesti dapat A+. Ya? Baik. Okey, seterusnya soalan 3. Pelajar tidak jawab. Ya? Okey, jawab soalan dia tanya apa? Okey, huraian nilai murni. Nilai murni. Okey, tengok jawapan. 2 nilai murni dalam pantun di atas. Rajin. Mesti perlu rajin menguruskan rumah tangga. Rajin 1 maka berapa maka? 3. 3 maknanya rajin setengah maka, contoh 1 maka. Yakin diri. Kita perlu yakin dalam apa-apa tindakan atau keputusan yang dibuat dan dilakukan. Okey, bijaksana. Kita perlu bijaksana dalam melakukan apa-apa tindakan agar dipandang tinggi oleh orang lain. Merendah diri. Kita bagi contoh. Baik. Okey, pelajar perlu dengar. Puisi tak ada watak ke tak? Dalam puisi ada watak? Tak ada. Okey, tapi kalau dalam puisi ini ditujukan kepada siapa? Kita. Ya, kalau contoh kamu nak bagi kita boleh, masyarakat pun boleh. Maknanya saja puisi tu nak bagi kepada siapa? Audiensnya siapa? Kamu tengoklah, satunya puisi mesti kepada masyarakat. Oleh sebab puisi tak ada watak, kadang-kadang kita fikir contoh nak pilih macam mana? Kalau kamu pilih kita pun tak apa dah. Masyarakat pun tak apa dah. Tapi kalau kamu faham lagi puisi ni, tadi kita sebut pemerintah, orang bawahan, lagi jelas. Ya, lebih masuk lagi. Okey? Okey, pelajar? Okey, ya. Baik, nanti kamu cuba taikkan jawapan pelajar ni dengan skema, ya. Okey, boleh terus lagi tak? Sikit je lagi. Tinggal tata bahasa, cikgu nak tengok bahagian bina ayat saja. Yang lain tu kamu tengok skema. Kemudian novel, kita tengok. Ya, kita tengok macam mana dapat markah penuh. Okey, baik. Tengok bina ayat. Okey,
serta, gariskan serta. Baik, pelajar ni dia bagi maksud barisan bangsa betul, tapi olahan ayat tak dramatis. Okey, kamu write tapi tak letak satu. Write saja. Jangan letak satu. Ya? Okay. Baik, 3. Para remaja sekarang ini ialah penggerak kemajuan negara. Betul? Para remaja sekarang ialah penggerak kemajuan negara. Betul? Okey, ini bina ayat daripada frasa. Ada dua perkataan kan? Dia bukan perkataan tapi frasa. Boleh juga, ya? Okey, betul tak ada tiga tu? Para remaja tu penggerak kemajuan negara. Betul, ya? Okey, kamu write satu maka. Okey, 4. Encik Safi berasa kecewa kerana duit yang telah dikumpulnya selama ini hanyut begitu saja. Hanyut. Betulkah hanyut? Okey, gariskan hanyut. Sejak dia melabur dalam pelaburan asing itu. Okay, soalan kata masa tu pelaburan asing. Betul tak pelaburan asing? Betul tak? Betul. Tapi ada perkataan kata yang tak tepat. Okey, kamu write dengan letak satu. Ya? Okey. 5. Pihak polis telah merancang. Okey, slash dekat rancang tu salah ejaan. Slash. Satu operasi bagi memerangkap penjenayah berbahaya yang terlepas itu. Betul? Memerangkap penjenayah. Betul tak? Betul. Okey, salah ejaan saja. Okey, ini minimum tak? Ya, ejaan tu minimum saja. Okey. Right, satu. Baik, 6. Kak Ani sangat digemari oleh pelanggan-pelanggannya kerana sikapnya yang mesra pelanggan itu. Betul? Betul tak? 6. Sikap mesra pelanggan. Betul tak? Betul. Okey, right, satu. Baik, kalau kita tengok 1 hingga 6 semua kita write. Tapi ada 2 ayat yang kita tak bagi 1. Okey, jadi pelajar ni dapat berapa? 5/6. 5/6. Okey, jadi bina ayat ya jelas. Boleh tak bina 2 ayat? Tak boleh. Ya, okey, 1 ayat saja. Okey, yang lain kamu baca sendiri. Ya, soalan ayat kedua, soalan sintaksis pisah ayat. Senang saja. Betul tak? Pisah ayat senang kan? Ya, okey. Tahun lepas ayat susah. Tahun ni tak tahu. Tahun ni cakap itu dekat pindah pun. Ya, kalau kita tengok nak. Okey, si ejaan ibuhan tengok skema. Okey, di kesalahan kata istilah tu kamu tengok skema, ya. Okey, kemudian I bina ayat berdasarkan simpulan bahasa. Okey, senang, ya. Curi tulang, berat mata. Okey, cuba tengok jawapan pelajar ni dia dapat 6. Kamu tengok jawapan pelajar ni dia dapat 6 ke tidak? Dia tak buat. Tak buat tu. Tak buat. Dia tak buat. Senang je. Dia tak buat tu. Dia tak buat kan? Saya tak buat. Okey, tak apa.
Okey, hari itu siapa tanya 5 sen cikgu, kita kertas semua kita fokus soalan. Okey, rumusan mesti jawab novel. Kalau nak jawab novel dulu boleh tak? Boleh. Okey, kita ada buku skrip jawapan. Okey, rumusan petikkan rumusan tu, kamu nak tulis jawapan rumusan satu muka cukup kan? Kecuali mereka yang tulisannya sangat besar. Dia kena buang. Ya? Okey, kalau tulisan biasa satu memang sesuai untuk 120 atau kataan. Ya? Okey, pemahaman kamu simpan berapa muka surat? 4 muka surat. Satu pemahaman, 1, 2, 3, 4. Tata bahasa nak simpan berapa? 3 lah. Ya, boleh simpan 3. Okey, kemudian barulah mula soalan novel. Sebab kita nak dapat markah penuh. Yang ni 30, yang ni 15, dapat 45. Ya. Okey, kemudian tata bahasa. Dapat tata bahasa dulu. Okey, kamu tik dulu pada contoh skrip pada skrip jawapan tu kamu tik soalan ni. Boleh nombor soalan dulu lah. Soalan 1 rumusan. Ni muka surat ni soalan 2A petikkan nombor. Soalan 2B, 2C, 2D tata bahasa. Okey, barulah buat novel. Sebab kalau pelajar skip soalan novel sebab tak cukup masa. Sebab buang masa ialah soalan pemahaman, dia nak kena baca, fikir jawapan. Jadi kalau buat macam tu pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita kita tak mahu terlepas mampu kita. Ya, okay, tak ada masalah. Tapi pelajar yang dia dah pandai bajet masa tak ada masalah. Ikutlah aturan soalan, tak ada masalah. Ya. Okey, yang ni untuk pelajar yang dia rasa dia nak 15 maka dia nak buat yang terbaik. Okey, tak terbenar. Ya. Okey, jadi 2 tahun lah. 2 tahun soalan 2010, 2011, 2012, 2 tahun dah naik jawapan novel A sebuah novel, B sebuah novel. Cikgu tak tahu kau ni. Takut dalam ni A sebuah novel, B 2 buah novel. Ya, sebab 2 tahun berturut-turut teks baru, bahagian B dia jawab sebuah novel saja. Mungkin tahun ni nak 2 buah novel. Tapi kalau 2 buah novel pun tidak ada masalah. Kita jawab ikut sima yang sebelumnya. Ya. Okey, kamu tengok soalan novel dan juga tengok skema dan juga tengok jawapan pelajar. Ya. Okey. Baik. Okey, soalan 1 dia tulis apa? Pelbagai nilai positif sentiasa diselitkan dalam sesebuah karya oleh pengarang. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, nyatakan nilai-nilai positif yang dapat diperoleh daripada novel tersebut. 7 markah. Okey, 7 markah perinciannya ialah isi 4 bahasa 3. Okey, isi 4 markah, bahasa 3 markah. Jadi nak berapa isi? 2. Ya, sebab apa? Novel dia nak isi, dia nak uraian dan contoh. Isi, uraian dan contoh. Okey? Baik. Jadi kalau 4 markah mesti 2 saja. Baik, cikgu memang galakkan kamu buat penggan. Jangan tulis satu penggan. Okey, buat macam pelajar ni lah. Pelajar ni dia jawab novel cantik. Ya? Okey, baik, kita tengok. Ni lebih isi. Kita tengok bahagian A, pelajar ni jawab macam mana. Okey, berdasarkan novel Asfahanani, hasil karya Haris Azhan Muhammad Hanafiah, terdapat nilai-nilai positif yang dapat diperoleh daripada novel tersebut. Okey, kamu memang mula macam tu kan? Betul tak? Betul tak? Yugarani. Kamu mula macam tu? Kan? Ya? Okey. Baik, antara nilai positif dalam novel ini adalah kesungguhan. Kesungguhan nilai kau? Tak, dia tak tulis kerajinan, dia pergi potong tulis kesungguhan. Sebabnya kerajinan kan? Ya? Okay, tak apa. Kita mestilah bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu. Okey, Asfahanani seorang yang miskin, namun dia masih mampu belajar
tetapi dia berani menerima tawaran Tengku Mazlan untuk menyamar sebagai adiknya Tengku Umi. Jelas tak contoh? Jelas ya, Irai situ. Ya, kita tengok dia bukanlah lebih isi terus contoh, dia ada huraian sikit. Kamu tengok ya, pelajar ni dia ada huraian. Berani membuat sesuatu yang di luar jangkaan, ada huraian. Cikgu nak macam ni, isi huraian sikit, contoh. Nampaklah mantap jawapan tu ya. Okey, kemudian selain itu nilai kesanggupan atau nilai kesanggupan. Betul. Sanggup mengambil risiko demi menyenangkan orang lain. Okey, itu salah cara ya. Okey, kita tengok yang kedua tu ya. Yang di atas tu satunya betul tak demi nilai kesungguhan. Satunya kerajinan tak ya? Betul tak? Baik, sebenarnya banyak nilai positif. Apa nilai positif lain? Kita tengok contoh. Skema jawapan. Okay, nilai pengorbanan, nilai kegigihan. Tengok satu campur satu je tulis ya. Okey, nilai kasih sayang, nilai kerajinan, nilai ketabahan ya. Okey, cuma belajar dengan cikgu suka sebab dia ada tulis sedikit huraian tu. Nampak cantik isi ya. Cuma peringkat pertama, kedua dan keempat tu tak tepat ya. Okey, kita tengok jawapan yang seterusnya. Okey, soalan tentang apa? Soalan tentang apa? Data masyarakat. Kita tengok data masyarakat. Okey, berdasarkan novel Asfah Hanani, hasil karya Haris Azhar Muhammad Anafiah yang saya kaji, terdapat beberapa data masyarakat dalam novel tersebut. Okey, antara data masyarakat dalam novel ini ialah masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Boleh? Boleh. Okey, satu langkah. Okey, soalan ini berapa markah? 8, betul tak? 8 perincian dia isi 6, bahasa 2. Dia bahasa mesti dapat 2, kecuali kata ni tulis point 4. Dash, 1, 2, 3 dapat 1 lah. Ataupun kesalahan bahasa ketara, setiap ayat dia bergaris merah. Kalau sikit-sikit kamu tetap dapat 2. Sebab tu cikgu kata novel antara soalan bonus mesti dapat 15 markah. Cuma antara nak jawab tak mau jawab dan jawab yang mantap dan jawapan yang tak mantap tu je. Kamu fikirlah kalau kamu tulis, katalah kamu tulis peringkat ni je nak dapat 8 markah, boleh? Cikgu saya bagilah 3 isi. Saya dah contoh lah. Dia buat satu peringkat, boleh ke nak cik permiksa tu nak bagi 8? Kita fikir macam tu kan? Kalau macam ni memang boleh lah ya? Okey, baik, kita tengok. Jika hendak berjaya, kita haruslah menuntut ilmu walau dengan apa-apa cara sekalipun. Contohnya Asfah Hanani yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu walaupun dia hidup dalam keadaan yang miskin dan serba kekurangan. Dia dapat 2 markah? Boleh ya? Okey, selain itu masyarakat yang berani mengambil risiko. Okey, walaupun perkara itu berisiko tinggi, kita tetap berani melakukannya jika membawa keuntungan kepada kita. Misalnya, okey, Asfah Hanani berumur 17 tahun berani melamar sebagai ketua unit. Okey, Hanani juga berani mencuri buku di perpustakaan sekolah kerana ingin mengulang cita. Boleh dapat 2 markah? Boleh ya, jelas. Tak bertingkah dia ni, periksa rancang memang. Okey, yang ketiga, di samping itu, masyarakat yang sanggup berkorban demi orang lain. Okey, kita sanggup berbuat apa saja demi kepentingan orang lain kerana sayang akan orang itu. Sebagai contoh, Asfah Hanani sanggup berkorban demi keluarga Pak Lumnya yang telah banyak membantunya. Dia telah minum 2 markah. Jadi yang ini dapat